Baik ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita lihat subtopik yang seterusnya, bagaimana cara untuk kita menerbitkan ketaksamaan dengan menggunakan garis nombor. Jadi perkara yang penting di sini adalah yang pertama, kita kena tahu bentuk ataupun simbol yang kita gunakan lah untuk mewakilkan ketaksamaan. Okey, so yang ini kena ingat ya. Memang kena ingat. Baik, katakan simbol yang pertama. Okey, diberi pada kita macam ni simbolnya. So ini adalah lebih besar. Jadi, bagaimana untuk kita nak mewakilkan ya dalam garis nombor untuk simbol ya, bagi satu ketaksamaan yang menggunakan simbol lebih besar. Okey, seperti contoh. Okey, katakan yang pertama, X lebih besar daripada 10. Okey, jadi kita tengok ya macam mana cara kita nak lukis satu garis nombor. So, katakan diberi pada kita garis nombor, okey, yang macam ni. Right, so kita kena ada anak panah lah. Okey. Dan kita kena bina sela dia. Oh, sorry. Sebanyak mana yang boleh lah. Tak nak banyak pun tak apa, tapi yang ni saya buat lebih sikit. Okey, katakan saya start daripada nombor 7. Katakan nombor 8. Okey, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya lah. Kalau kata kita tak nak banyak pun, kita boleh ambil katakan dua kotak ni mewakili satu. Lagi mudah kan, lagi besar sikit kita nampak. Okey, katakan saya buat macam ni, saya buat semula. So, katakan sini adalah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Macam tu lagi nampak jelas kan? Okey. Baik. Jadi sekarang kalau kita tengok di sini, kita kena refer pada simbol yang ini. Okey. Bila simbol lebih besar, kita punya bulatan ya untuk kita nak plotkan pada garis nombor ni, dia mesti bulatan tu macam ni je. Dia kosong je. Okey, dia kosong je. Dia akan jadi macam ni je. Okey. Baik. Jadi untuk kita lukis dalam garis nombor ni, perwakilan bagi X lebih besar daripada kosong. Okay, daripada 10. Katakan kita cari mana 10. Okey, 10 kita di sini dan kita buat bulat kat sini. Bulat macam tu. So, lebih besar pergerakannya adalah ke arah kanan. Jadi, anak panah ni berada di sebelah kanan. Tunjukkan anak panah macam tu. Okey. Ni sebenarnya dia lari sikit. Saya betulkan balik. So, dia macam ni. Right. So, kita buat anak panah lah. Jadi, simbol yang berwarna merah ini merupakan perwakilan bagi ketaksamaan garis nombor. Di mana kalau kosong ni maksudnya tak termasuk nombor 10. Jadi, kita nak tulis, kalau kita nak wakilkan dengan nombor, apakah yang dimasukkan dengan X lebih besar daripada 10, maksudnya tidak termasuk 10. Jadi senarai dia adalah terdiri daripada 11, 12, 13 dan dot. Dot ni maksudnya nombor-nombor yang seterusnya lah. Tapi bila ada simbol yang macam ni, okey, simbol kosong ni, maksudnya tidak termasuk. Jadi dia adalah tidak termasuk nombor 10. Katakan sebab soalan nombor 10 kan, tidak termasuk nombor 10. Okey, baik. Tengok contoh yang lain. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, katakan diberi kita soalan. Soalannya adalah katakan X lebih kecil dari 12. Okey. So, soalan dia adalah X lebih kecil dari 12. Okey, jadi langkah yang pertama kita kena lukis garis nombor lah. Okey.
Right, so garis nombor kita, katakan kita tahu 12. Okey. Jadi bila dia lebih kecil, maksudnya nombor tu semakin mengecil lah. 12 ni adalah nombor yang paling besar kan. Jadi kita buat sela ni. Okey, katakan begitu. Oops, dia lari pula. Okey, katakan macam ni. Kemudian kita masukkan nilai. Katakan sini adalah 12. Okey, sini adalah 11, 10, 9, 8. Macam tu. So, kita ambil nilai yang paling besar lah 12. Baik, jadi anak panah kita macam mana bentuk dia? So, anak panah kita bentuknya mestilah bulat dan ke arah kanan, ke arah kiri. Kenapa bulat? Sebab bila simbol lebih kecil ataupun lebih besar, dia tidak termasuk nombor yang dinyatakan. Okey, jadi cara untuk melukis anak panah, kita katakan atas 12 ni kita buat bulat. Right, dan kita gunakan anak panah. Dan arah dia ke sebelah kiri. Ini adalah perwakilan bagi X lebih kecil daripada 12. Okey, itu contohlah yang kedua. Baik, sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Katakan diberi pada kita nilai Y lebih besar atau sama dengan 2. Okey, jadi simbol dekat sini adalah lebih besar atau sama dengan. Okey, jadi simbol ni adalah termasuk nombor 2 sebab lebih besar atau sama dengan. Ada perkataan sama dengan. Baik, jadi kalau dia adalah melibatkan simbol yang ada tanda sama dengan di bawahnya, maka kita perlu lukiskan ya, dia punya anak panah tu, bentuk dia mestilah kita boldkan dia. Macam tu. Bulat macam tu. So kalau kata dia lebih besar, dia akan berada di sebelah kanan. Anak panah menunjukkan di sebelah kanan. Jadi macam mana kita nak wakilkan dalam bentuk garis nombor? So kita lukis satu garis nombor. Right. So kita akan letak sini nombor. Okey, sini adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, katakan macam tu. Dan apa yang perlu kita buat? Kita tahu tadi kalau lebih besar atau sama dengan, kita perlu boldkan dia kan. Okey, katakan saya guna warna purple ni. Jadi saya boldkan dia dekat sini. Tak ada bulat pula, sorry. Okey, kita buat bulat dulu. Macam tu. Dan kita boldkan dalam dia. Jadi lebih besar, anak panah menunjukkan ke arah kanan. So letakkan anak panah itu di sebelah kanan. Macam tu. Jadi maksudnya nombor itu adalah terdiri daripada nombor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dot. Maksudnya bila ada tanda sama dengan, termasuk nombor 2. Okey. So kena ingat tu. Bila ada tanda sama dengan, termasuk nombor yang disebutkan lah. Baik, tengok contoh yang keempat. Kita tengok contoh yang keempat. Katakan diberi pada kita nilai dia adalah Y lebih kecil atau sama dengan negatif 3. Ni dalam bentuk negatif pula lah. Contoh saya pergi dalam negatif. Alright. Jadi langkahnya sama juga. Mestilah kita lihat pada simbolnya. So simbolnya adalah simbol lebih kecil atau sama dengan. Alright, jadi apa yang kita tahu kalau lebih kecil atau sama dengan, sama juga method dia. Mestilah kita boldkan dia. Okey, kita hitamkan dia lah kalau kita guna pensel kan. Okey, saya warna pensel yang berwarna. So, saya boldkan dia dan anak panah menunjukkan ke arah kiri sebab dia lebih kecil. Okey, sekarang kita tengok contoh yang melibatkan nombor pecahan. Nombor
negatif. Jadi bila nombor negatif, kita kena tahu semakin dia jauh daripada kosong, maksudnya semakin kecil nilai dia. Okey. Jadi sekarang saya buat satu kali nombor. Mesti kena gunakan pembaris lah ya. Bagi lurus. Right. So kita letakkan dia punya sela. Okay, katakan saya panjang sikit kat sini. Okey. Jadi negatif 3. So kita letak katakan negatif 3 dekat sini. So apa nombor yang selepas sebelum negatif 3 ni? So nombor-nombornya adalah terdiri daripada negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nampak tak? Sebab dia lebih kecil kan? Jadi lebih kecil. Nombor negatif kalau dia lebih kecil, nilai maksudnya dia, kalau kita tengok dekat sini nombornya semakin besar, tapi nilai dia semakin kecil. Jadi dia tak samalah dengan nombor yang bulat macam ni. Nombor positif. Kalau kita tengok kan. Okay. Jadi macam mana cara kita nak plotkan dia? So kita ambil lah. Okay. Carilah di mana nombor 3. Then kita buat bulat. Okay. Selepas itu kita lorekkan di dalam dia. So arah dia lebih kecil. Jadi bila lebih kecil, dia bergerak ke arah kanan. Ke kiri, bergerak ke arah kiri. So anak panah kita akan berada di sebelah kiri. Macam tu. Jadi apakah nilai-nilai dia? So nilai-nilai dia adalah terdiri daripada, katakan dekat sini negatif 3, tersusun pula negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. So yang selebihnya kita tulis dot. Maksudnya dia semakin mengecil lah nilai dia. Itu cara ya untuk kita nak melukis ketaksamaan ya, garis nombor yang diberi, sekiranya diberi kita satu persamaan ataupun ketaksamaan yang melibatkan algebra lah. Okey. Baik, begitu juga sebaliknya. Kalau katakan dia bagi pada kita garis nombor, kemudian dia nak kita nyatakan satu ketaksamaan, pun sama juga. Okey, saya bagi contoh. Contoh lain lah. Okey, contoh seterusnya, katakan diberi pada kita hanya garis nombor. Okey. So dia letak dekat sini, sela dia adalah 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kemudian dia plotkan ya, dia boleh letak dekat atas tu. Bentuk dia adalah kosong macam ni, bulat. Kemudian ada anak panah. Okay, anak panah dia menunjukkan ke arah, ke arah kiri. Okey. Jadi apakah ketaksamaan yang perlu kita tulis? Ketaksamaan dia, langkah dia yang pertama kita lihat pada ini. Tengok yang itu. So kita tahu dia bulat. Okey, bulat je. So dia bulat je. Bulat je maksudnya adalah sama ada lebih besar atau lebih kecil. Okey, sekarang ni kita tengok pula anak panah tu arah ke mana. So anak panah ni mengarah ke kiri. Jadi untuk nombor yang nombor positif, kalau dia ke kiri, nilai dia semakin kecil. Okey, ini untuk yang positif lah. Right. Jadi kita tahu dia start daripada nombor 10. Jadi kita boleh pilih apa-apa sahaja pemboleh ubah yang kita nak guna. Okey, katakan saya nak guna pemboleh ubah K. Okey, jadi anak panah ni arah ke kiri, jadi kita gunakan lebih kecil. Sebab dia bulat kan. So dia bulat. Okey, jadi dia tak termasuk. So starting dia dekat mana? So starting dia di sini, 10. Jadi kita akan tulis K lebih kecil daripada 10. Itu jawapan dia. Okay, itu cara untuk kita baca lah. Okay, ataupun contoh yang kedua, katakan diberi pada kita satu garis nombor juga. Okay, katakan macam ni. Diberi pada kita nilai yang negatif.
Okay, so katakan starting dia, saya tambah lagi panjang sikit. Okay, kat sini katakan starting dia okay, -2, -1, 0, 1, 2. Okey, katakan dia plot dia boldkan ya, dekat sini dia buat bulat. Kemudian dia boldkan. Okey, so anak panah itu menghala ke kanan. Okey. Jadi apakah syarat yang kita nak tengok kat sini? So, langkah pertama tengok yang ini. Okey, bila dot bulat sama ada lebih besar atau sama dengan ataupun lebih kecil atau sama dengan. Okey, sekarang tengok dia arah ke mana anak panah ni? Arah ke kanan. Okey. Jadi, kalau arah ke kanan, bagi satu nilai yang negatif, okey, nilai negatif. Kalau dia ke kanan, maksudnya dia semakin besar. Jadi, mana satu yang kita gunakan? So, kita akan gunakan simbol yang ini. Jadi macam mana pula cara untuk kita nak tulis? Okey, kita tahu kan simbol kita gunakan lebih besar atau sama dengan. Jadi belah kiri kita gunalah pemboleh ubah apa saja yang kita nak guna. Katakan saya nak guna M. Di M lebih besar atau sama dengan. Okey, apakah nilai dia? Starting tadi plotting dia dekat mana? Okey, katakan ke sini plotting dia dekat mana? Sini. Kan dot tadi ni berada di atas 2 kan? Okey, jadi kita akan tulis M lebih besar atau sama dengan -2. So itu jawapan dia. Baik. So saya rasa itu saja ya subtopik kita untuk hari ni. Jadi yang penting dekat sini kamu kena tahu macam mana cara untuk kita nak mengenal pasti anak panah tu nak starting dia kita gunakan bulatan saja ke ataupun kita gunakan bulatan yang telah di plotkan. Maksudnya kita warnakan dekat dalam, dihitamkan, diboldkan. Okey, so ada perbezaan dia. Kalau bulat sahaja kita akan gunakan sama ada simbol itu adalah lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau kata diplotkan, didotkan, diboldkan, kita akan gunakan sama ada lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. So kena hati-hatilah. Ya, kena tengok betul-betul soalan yang diberikan pada kamu nanti. Baik, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.